Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Sawab 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin situ tubdi illa walahu qadarun tika yumdih. Tidak ada satu nafas terlepas daripadamu melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Kerana setiap nafas kita tak lepas hendang. Sebab pada tiap-tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, nikmat atau bala. Ini dipanggil hukmil waqt. Tiap-tiap saat dia akan berlaku 4 perkara salah satu. Sama ada dia duduk dalam taat atau duduk dalam maksiat. Sama ada duduk dalam nikmat atau dalam balaya atau bala. Dia tak ada lepas tak. Jadi kita kena kontrol. Kalau kena taat, cara dia macam mana? Kalau kena maksiat, cara dia macam mana? Maka dia kata itu kalau sekiranya kena maksiat, pantas dua tu, adab syariat, bertaubat dan istighfar. Adab hakikat, memandang Tuhan mentajalikan qahari, sifat qahar. Ya, dia tajalikan sifat qahar dia, kita pun tumbang dan tak dapat mengelak kadang-kadang daripada maksiat. Kemudian mentobat balik. Berarti nafas yang keluar sebagai bekas wadah bagi suatu kejadian. Dan tiap-tiap nafas, tiap masa lah, semua dia dah siap. Kerana ia jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat atau maksudnya dan perbuatan yang terkutuk oleh Allah Ta'ala. Jadi mana kita kena jaga tiap-tiap nafas supaya dia taraki, bukan dia turun, dia naik. Dia ittisal, bukan dia infisal. Ittisal semakin rapat, semakin rapat. Kalau infisal semakin jauh, makin jauh. Itu sedangkan kita makin dekat dengan maut. Oleh kerana itu pastikan pendekatan kita sentiasa berlaku. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamhah kelipan mata, tiap-tiap nafas pastikan kita ada peningkatan makrifat dia dengan Tuhan. Semakin dekat, bukan semakin jauh. Semakin terang, bukan semakin gelap. Sebab kita makin dekat, ya. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, la tataraqqab furughal aghyar fa inda zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu bima huwa muqimuka fihi. Jangan menanti selesai habisnya perintang untuk lebih mendekatkan daripada Ta'ala. Dalam konteks kita nak berjalan makrifat ke Tuhan dan duduk maqamul unsi, maqamul, ya, maknanya kurbi, dekat, berjinak tu, ini kaedah kena pakai. Jangan menanti selesai. Mana kita dah buat ibadat, jangan nanti dah dulu, saya bukan tak nak. Nanti dah dulu, saya bukan tak galat. Wow, bohong itu. Ya. Ada masa tak buat pun. Saya ni bukan apa ni, nak ibadat sungguh-sungguh memang nak buat ni. Tapi lah, sekarang belum pencen. Dah pencen tu saya buat kan. Lepas dah pencen tu, dia mancing ikan. Dekat tepi sungai, tergenjur. Ya, malaikat maut pun ambil nyawa dia tepi tebing tu. Ya, tersungkur. Waktu muda dia kena tipu dengan syaitan, muda lagi. Dah tua pula dia kena bodoh dengan iblis. Ya. Kan tak nak buat ni tak bersihat. Oh, masa sihat ni buat lain. Dah tak sihat pula mengeluh pula macam-macam sebab tu jangan tunggu masa kosong. La tastaghrib uku al-aqdar. Jangan rasa pelik benda-benda macam ni berlaku. Selama kita datang dunia tu dah. Dan jangan la tatarakab. Jangan kita menanti-nanti masa kosong, tak ada. Ya, kita buat rumah, kita yang ijaz. Kita buat rumah kan,
Kita nak terang, kita jalan nak buat 5-6 pintu, 5-6 tingkap. Kalau tak ada, kalau macam makling pula pegang. Pintu tergelap, tak ada benda. Jangan. Nak tu kita je. Maksudnya kita sendiri kena set masa kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak buat tu, jawab dia, banyak kerosakan akan berlaku. Sebab tu Tuhan tunjuk kat kita. Semayang aja dia buat tak? Dia buat jadual. Sekian masa. Kalau Ta'ala kata satu hari semalam semayang 5 waktu, bila buatlah mana-mana pun boleh. Habis jawab. Dia dah bagi waktu dipancang ni pun dia langgar. Kalau dia tak pancang, dengan panjang-panjang tercabut. Sebab tu dia kena jadual. Jadual ni dalam keadaan sufi sengaja dipanggil wirid. Wirid maknanya penentuan masa, kadar zikir dia, banyak mana, adab dia, masuk bila, ditentukan. Masa ni kena buat ni, masa ni kena buat ni. Ini akan melahirkan satu karamah. Apa karamah dia? Istiqamah. Kalau buat kita tadi tak ada, kita buatkan jadual, jawab dia gajian sekejap, lepas tu dia malas banyak. Ya, kita tengok Imam Ghazali buat jadual dalam Ihya je lah. Kalau orang bekerja macam ni, kalau orang mengajar macam ni, kalau murid macam ni, kalau ahli politik macam ni, semua ada tu. Supaya tiap-tiap perjalanan dia kira ibadat cantik. Masa ni buat ni, masa ni buat ni, jadi cantik, tersusun. Bila tersusun dia akan jadi istiqamah. Kalau tak dibuatkan jadual, habis. Guru sekolah kalau tak ada jadual macam mana? Sekolah ni hebat tapi jadual tak ada. Ikutlah cuk guru ni nak mengajar kajian lebih. Wah, maut je. Ya, selera habis. Mana kau masuk, aku keluar kau masuk, habis jahanam sekolah. Ini mesti ada jadual. Begitulah kita menjadualkan diri kita, rohani kita dengan Tuhan, itu lagi besar. Maka jangan tunggu lapang masa. Tak ada masa lapang, dan kita yang melapangkan dia. Sebab dia kata jangan nanti selesai. Saya selesai ni besok, habis anak-anak dia banyak, kita nak buat ibadat. Lepas anak pula cucu. Lepas cucu cicit, lepas tu ayam, lepas tu itik. Ini macam masuk dalam kepala. Akhirnya dia kena tipu dengan musuh terdekat kita, nafsu, ya, itu dan syaitan mana. Jadi jangan menanti selesai habisnya perintang aghyar, perang penghalang untuk lebih mendekat kepada Ta'ala, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajipan menunaikan hak. Bazalika yaqta'uka, memotong kita an wujudil muraqabah, daripada wujud muraqabah. Muraqabah ni mengintai kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada mengintai, bahaya tak ni. Tuan-tuan guru dia ulama buat misal muraqabah ni macam seekor kucing yang lapar. Dia cari tikus. Tiba-tiba dia menampak celah lamari tu ekor tikus. Dia nampak aja, terus dia turun dengan kepala tu. Ya, ekor dia pun pusing. Dia fokus tu. Dia tunggu tikus tu meloncat je. Tikus terloncat, dia terkam. Tu lebih kurang lah saya kata nak misalkan orang muraqabah tu, raqib annallaha yara. Muraqabah kerana Allah sentiasa memerhati kamu. Setiap saat kita terperasan kita dilihat. Tu sebab kalau tak ada keperasaan ni, hati tu akan jadi lalai, dan bila lalai dia akan jauh dari Allah Ta'ala, dan bila dia jauh dari Tuhan maka dhaiflah imannya, dan bila imannya dhaif mudahlah bagi syaitan nafsu menipu akan dia. Ya, sebab demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajipan menunaikan hak terhadap apa yang telah tempatkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaan terhadap kewajipan. Ya, muraqabah ni banyaklah. Kalau peringkat awal kita muraqabahkan akan segala ibadat. Ya, dia jadual banyak. Ada muraqabah besar lagi antara dia dengan Tuhan terus. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar setengah daripada ulama sahabat anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jika engkau berada di waktu senja maka jangan menunggu waktu pagi. Kita ada petang, jangan harap pagi besok kita jangan rasa macam-macam kita hidup tak. Demikian pula jika engkau berada waktu pagi, macam kita ni kan, jangan menunggu petang. Ya, tak apalah petang kang belum tahu. Takut dah berubah nama, dah salin uniform. Ya, dah pakai kain kapan tu.
Jadi pergunakan kesempatan di waktu muda, sehat, kuat, kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah, miskin. Sebelum masa tu datang, kita prepare betul-betul buat supaya dia istiqamah. Tu. Allah. Betul ulama bagikan 3 kan, ada umur 1 hari bagi 1 jam dan bagi 1 saat. Umur kau salasul ayam, umur kau 3 hari. Yaumun qad madat, 1 hari dah lepas. Wa yaumun atadrikuhu amla, 1 hari ni besok belum tahu dapat lagi. Yang ada sekarang ni para tanim tawan oleh. Itu maksud dengan amal soleh. Begitulah, setengah dibuat misal, lagi dekat 1 jam, setengah lagi misal 3 nafas. Itu makna supaya memberikan kita murakabahkan waktu kita betul-betul biar dia cantik, supaya besok akhirat kita selesa melihat keputusan, tidak sebaliknya. Itu maksud. Kemudian Sahal bin Abdullah Tustari, setengah daripada wali Abdal ni, dia berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang sehingga engkau menunaikan hak Allah Ta'ala dalam malam. Dan begitu jugalah malam itu. Dan jaga benar-benar hawa nafsumu, demikian pula bila engkau berada dalam pada siang hari. Jangan rasa waktu malam. Sebab apa? Bila masa kita boleh berangkat. Itu di antara cara ulama-ulama sufi mendidik keperasaan hati kita dengan Allah Ta'ala, supaya dia jangan terjauh, jangan dia terkotor, supaya dia cantik. Mudah-mudahan dalam keadaan cantik itu diambil perpisahan kita dengan makhluk, insya-Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kemudian qala Ta'ala, satu lagi bawah sikit kita, dan kami Allah Ta'ala menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kamu akan kembali. Kita akan kembali menghadap Allah Ta'ala. Maka ujian diberi 2. Satu dalam bentuk kebaikan, macam mana kita buat. Satu lagi dalam bentuk kemaksiatan. Maksiat kita jauh tak, taat tu kita hampir tak. Itu maknanya. Ketaatan kita kena hampirkan diri, kemaksiatan kena jauh. Itu semua ujian. Jadi ujian berupa sihat, sakit, kesukaran, kelapangan, kaya dan miskin. Itu semua ujian tu. Kau nak tengok kat mana kita. Ada orang dia masa senang, dia kuat ibadat, kan? Masa susah dia hilang. Ada setengah orang terbalik, masa dia susah dia kuat ibadat, dia senang dia hanyut. Pun ada juga. Itu dua-dua tak boleh pakai. Kita nak istiqamah, kita sakit ke senang ke tersihat apa tak, urusan kita dengan Tuhan jangan terjejas. Bahkan biar dia semakin elok, semakin bertambah, semakin terang maknanya. Kemudian untuk ujian kekuatan atau ketetapan beriman, bertuhankan kepada Allah sampai di mana syukurnya dan menerima nikmat, dan bagaimana sabarnya menghadapi ujian, kesukaran, bala dan seumpama. Itu di antara perkara-perkara yang sengaja Tuhan letakkan supaya kita dapat set betul, insya-Allah cantik. Kemudian dia kata la tastaghrib uku al-aqdar ila akhir. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa ala Muhammad wa inna khaira kullahu bi yadika anta bina rabbul alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.
Allah.